Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih kepada anda yang terus bersama kami dengar untuk episod ke-10. Pada malam ini saya Izwan Azir Saleh dan sebentar nanti akan disertai Ustazah Muzayana Abdullah untuk kita melihat satu lagi sisi kehidupan ini dan kita ambil pengajaran daripada apa yang kami bawakan pada malam ini. Dan tema yang kita berikan tumpuan kali ini adalah pornografi hayalan luar batasan. Masalah yang berlaku sekian lama, satu bentuk keseronokan yang tidak pernah ada akhirnya sejak dari zaman 60-an mungkin sampailah sekarang. Daripada zaman videotape beralih kepada CD, kemudian maju sedikit menjadi DVD dan sekarang semuanya boleh terus dilayari di hujung jari. Dalam pelbagai aplikasi dan wadah digital anda boleh dapatkan pornografi. Tepuk dada tanya selera, dan malam ini seorang responden bersama kami sudah terlanjur ketagihan pornografi dan kita nak lihat bagaimana masalah ini boleh kita berikan titik noktah dalam masyarakat kita. Terus bersama dengar dan kita bermula sekarang. Bermula dari menonton biasa-biasa saja, akhirnya menjadi satu ketagihan yang amat luar biasa. Itulah bahana pornografi, nikmat keseronokan yang membinasakan diri. Kawan yang menunjuk, so jadi kita ajak kawan-kawan tengok sekali. Jadi bila kita tak perlukan mereka, jadi kita menonton dengan sendiri untuk menaikkan perangsangan itu. Saya akan membuka sebelah saya dan saya akan kita mencari kawan-kawan, tanya pada kawan-kawan untuk jika mereka ada kontak dengan mana-mana pelanggan wanita. So, jadi dari situ kita dapat tahu untuk mana untuk check in. Telegram, WhatsApp, WeChat, selagi itu dia akan masuk di situ. Saya bermain dengan saya punya jiran sebelah, cuma meraba sexual harassment saja. Dia memakai pakaian ketat, saya pergi meraba dia. Kegairahan semakin sukar dikawal, namun ia tetap perlu mencari jalan keluar. Dengar kali ini akan mengupas isu pornografi hayalan luar batasan. Inilah dengar, dan malam ini kita nak membawakan topik pornografi ini yang mana ramai sebenarnya. Bukan sahaja remaja lelaki, remaja perempuan juga yang terlibat dengan ketagihan pornografi ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Izwan? Alhamdulillah sihat dan senang sekali Ustazah terus bersama kita. Alhamdulillah. Reaksi Ustazah lah kepada topik kita pada malam ini terlebih dahulu. Wa na'udzubillah min zalik, sangat takut dan sentiasa berdoa semoga ia tidak berterusan. Seperti kata Izwan tadi, kita nak cari titik noktahnya. InsyaAllah kita bantu sama-sama. Baik. Dan kami juga katakan tadi bahawa bersama kami adalah responden, seorang anak muda yang telah terlibat dengan dunia pornografi ini. Maksud saya bukan melakonkannya tetapi ketagihan untuk menontonnya. Kami namakan Sam, bukan nama sebenar, dan kalau kita boleh berkenalan dengan Sam, beliau berusia 25 tahun dan mula menonton pornografi sejak sekolah rendah. Pengaruhnya membawa rakan-rakan datang menonton bersama di rumah dan semakin aktif apabila melepasi fasa bersekolah pada usia 19 tahun. Dan Sam ini cenderung kepada pornografi yang mempunyai jalan cerita. Artinya bukan satu hubungan intim yang ditunjukkan itu sembrono sahaja, tetapi ada jalan ceritanya yang membawa kepada hubungan intim itu, dan kini beliau mengalami ketagihan dan sukar untuk mengawalnya. Dan kami juga bersama seorang lagi tetamu pada malam ini, iaitu Dr. Muhammad Fazli Muhammad Isa. Beliau adalah pakar psikiatri dan psikiatri penagihan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana wabarakatuh. bersama dengan dengar. Tetapi sebelum bersama doktor, saya nak sapa responden dahulu. Assalamualaikum Sam. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama dengan dengar.
Awak tadi saya kabarkan mula menonton pornografi ini sejak sekolah rendah ya. Ya, betul. Capaian ketika itu bagaimana anda boleh dapatkannya? Secara gadget, kalau ada internet connection, boleh dapat dengan mudah. Mhm. Dan awak masih ingat lagi filem pertama yang anda tonton itu? Apa dia kalau boleh ceritakan kepada saya? Filem pertama ialah tentang dua perempuan. Dia melakukan intim secara sama jenis. Hmm. Tiada kawalan ibu bapa ke? Dari mana anda dapatkan sumber itu? Daripada kawan-kawan. Kawan-kawan. Pertama kali anda menonton secara bersendirian Tidak, ini dengan kawan-kawan. Dengan kawan-kawan. Baik. Itu berlaku ketika anda darjah berapa? Darjah 5 atau darjah 6. 12 tahun atau 11 tahun dan usia anda sekarang? Usia saya 25 tahun. Sehingga waktu ini berapa ribu agaknya judul pornografi yang telah anda tonton? Sampai saya tidak ingat, Tak terkira. tak terkira. Dan bilakah kali terakhir anda menonton pornografi, Sam? Minggu lepas. Minggu lepas. Baik. Itu dia pendedahan yang dibuat oleh Sam, responden kita, dan Dr. Fazli. Bagaimana agaknya reaksi anda kepada seorang anak muda yang ada di depan kita, sudah mula menonton 11 atau 12 tahun usianya, membawa kepada usianya 25 tahun sekarang, ribuan mungkin judul yang telah ditonton. Sebab saya katakan tadi, pornografi ini sekarang tak perlu tape lagi, tak perlu CD, tak perlu online pun, dalam telefon bimbit kita pun ada. Bagaimana agaknya kita nak kawal perkara ini, doktor? Terima kasih Izwan. Saya rasa itu satu pertanyaan yang menarik untuk membuka dan mengupas lagi topik ni lah. Yang paling menarik pasal kisah Sam ni, saya rasa pada pendapat saya dari segi seorang pengamal klinikal, adalah umur di mana beliau mula menggunakan ataupun terdedah dengan pornografi tersebut. Bayangkan seorang kanak-kanak pada ketika itu berumur 11 ataupun 12 tahun mendapat peluang untuk terdedah kepada bahan pornografi. Persoalannya tepat seperti yang Izwan katakan tadi. Tiada pengawalan ke? Di mana ibu dan bapa? Dan ini yang paling kita kena ingat sebagai asas kepada apa-apa jenis penagihan tingkah laku adalah faktor 3A. Okey. Iaitu anonymity, accessibility, and availability. Ya. So anonymity ni berteraskan kepada tiada perlu dia mengaku siapa dia sebenarnya, kan? Samar. Keduanya accessibility ni macam yang Izwan katakan tadi, dulu kita perlukan mungkin zaman 60-70-an dulu media cetak. Berbagai jenis magazine, majalah yang memang pada masa itu sukar untuk didapati, terutama di negara kita. Tapi telah berkembang menjadi VHS tape, kemudian CD, kemudian DVD, dan kemudian sekarang ini boleh didapat di mana-mana secara online, kan? Itu adalah accessibility. Dan ketiga ialah availability. Availability kepada medium-medium tersebut yang berkaitan dengan accessibility tersebut. Kalau contohnya ada gadget, tapi kalau tak ada duit nak beli data, kalau tak ada wifi, tak dapat juga untuk seseorang itu mendapatkan keperluan pornografinya tersebut. Dan itulah itu adalah pokok pangkal berkenaan dengan masalah penagihan pornografi ini. Sam, anda, saya bacakan dalam intro tadi, suka menonton yang ada jalan ceritanya, ya? Ya. Artinya awak tak suka pornografi yang hanya menunjukkan hubungan intim tanpa jalan cerita, awak tak suka? Kalau tak ada jalan cerita, kalau contohnya dia secara keganasan, tidak rasa selera untuk tengok jalan cerita itu. Jadi awak lebih sukakan aksi yang romantik? Yes. Dan sehari berapa kali agaknya awak menonton pornografi, Sam? 3 kali.
Berapa? 3 kali. 3 kali. Dan apakah awak menonton begitu sahaja atau ada disusuli dengan tindakan-tindakan sendiri? Menonton dan ada tindakan sendiri. Ada tindakan sendiri. Anda lakukannya 3 kali sehari. Ya, betul. Ini sudah menunjukkan satu perbuatan fizikal yang boleh merosakkan diri, bukan sahaja kejiwaan, doktor, tetapi juga daripada aksi-aksi fizikal yang tidak baik untuk kesihatan lelaki. Bagaimana agaknya doktor nak merespon kepada pengakuan Sam? Dari segi kesihatan fizikal, mungkin kita tidak akan nampak kesan fizikal secara serta-merta. Tetapi kesan fizikal yang selalu saya dapati, yang selalu saya lihat di dalam pengamalan klinikal saya adalah kesan fizikal yang membabitkan kesihatan seksual, terutamanya apabila seorang penagih pornografi tersebut ingin berumah tangga ataupun memulakan sesuatu perhubungan yang perlu secara lumrahnya, menggunakan reproduktif. Ya, berkenaan dengan sistem reproduktif. Saya lihat masalah kesihatan fizikal yang selalu terjadi adalah masalah berkenaan dengan fungsi organ seksual ataupun erectile dysfunction, mati pucuk. Kalau kita senang faham, mati pucuk. Dan dahulu masalah mati pucuk ataupun erectile dysfunction ni lebih kerap didapati di kalangan mereka yang berumur, terutamanya mereka yang mempunyai masalah kencing manis, darah tinggi dan lain-lain. Tetapi jika di kalangan orang yang muda, apabila kita selidik kan, ada kaitan dengan masalah dengan isu kesihatan seksual mereka, dan kebanyakannya ada kaitan dengan penggunaan pornografi yang berlebihan dan juga penagihan pornografi. Sekejap lagi saya nak Ustazah nasihatkan sedikit kepada Sam. Tapi sebelum tu Sam, saya nak tanya kepada anda, tak bosan ke tengok aksi yang sama setiap kali, 3 kali sehari, benda yang sama juga, awak tak bosan ke? Tidak, kita tengok siri lain. Siri lain. Siri lain. Apakah betul doktor, seseorang yang terpengaruh dengan pornografi ini ada satu bagaikan hormon yang dilepaskan di otaknya, menyatakan bahawa dia memerlukan atau menagih untuk terus menonton, walhal aksi pornografi itu, yang itu pun begitu, yang begini pun begitu, yang sama sahaja? Penagihan pornografi sama juga seperti penagihan bahan-bahan terlarang seperti dadah yang lain. Ia menyebabkan perubahan paras yang normal untuk bahan-bahan kimia semula jadi dalam otak, terutamanya bahan kimia seperti dopamin, serotonin ataupun adrenalin. So apabila pornografi diceburi, digunakan, okey, terdapat rembesan bahan-bahan kimia semula jadi ini yang terlampau banyak di dalam otak kita, dan itu menyebabkan lama kelamaan otak kita menjadi lali dengan rangsangan yang sedikit, dan memerlukan lebih banyak lagi pornografi digunakan untuk menghasilkan lebih banyak lagi bahan-bahan kimia semula jadi tersebut, kerana bahan-bahan kimia semula jadi tersebut seperti dopamin terutamanya adalah penting untuk kita berasa seronok. Itulah kenapa bila kita selidiki mereka yang mengalami masalah penagihan pornografi ini, pornografi itu tidak pernah cukup. Dia memerlukan banyak dan makin banyak, kerap dan makin kerap untuk menghasilkan rasa seronok, rasa wow, rasa high yang mereka alami pada pertama kali mereka menggunakan atau terbabit dengan pornografi. Ustazah mungkin ada nak? Izwan, cara doktor bercakap ni, Ustazah rasa macam ada cara rawatan ke doktor dari segi perubatan? Dari segi perubatan, alhamdulillah, ada cara yang boleh kita gunakan untuk merawat mereka. Selalunya apa cara yang digunakan adalah cara psikoterapi ataupun terapi pertuturan ataupun terapi percakapan. Kalau saya boleh sebutkan secara khususnya, terapi pertuturan yang kita sering gunakan untuk merawat mereka yang mengalami masalah penagihan pornografi adalah terapi
Cognitive Behavioral Therapy ataupun CBT. Yang mana seseorang pesakit tersebut akan dilatih untuk menukarkan cara mereka berfikir dan menukar cara mereka bertindak supaya mereka boleh melakukan perubahan dari segi pertama cara hidup mereka, kedua cara mereka melihat pornografi tersebut, dan ketiga cara yang boleh mereka cari untuk menggantikan keseronokan yang mereka dapat daripada pornografi tersebut dengan aktiviti-aktiviti lain yang lebih selamat. Baik, jadi memang ada jalan secara perubatannya untuk memulihkan doktor? Memang ada cara yang boleh digunakan dari segi perubatan, dan jika terapi pertuturan belum membuahkan hasil yang memuaskan, kita boleh menambahkan aspek perawatan dari segi penggunaan ubat-ubatan tertentu. Baik. Tapi sorry Izwan, sebab macam penagihan dadah ada cara kaedah. Caranya? Sebab tu saya tanya. Cuma itulah orang macam Sam agak-agaknya mau ke datang untuk dirawat. Sebab kita nak pulih. Sam pun datang ke sini untuk berkongsi, memang kita nak tinggalkan benda tu. Jadi kalau Ustazah boleh tanya Izwan, kita nak sebut apa perasaan ketika itu, sama ada awal, sedang ataupun sekarang ni, ada tak rasa aku tahu benda ni dosa? Itu je soalan Ustazah. Ada rasa benda tu berdosa. Tapi saya cuba merapatkan diri saya dengan orang yang tua, orang yang berpengalaman supaya saya tidak terjerumus ke pornografi itu. Faham. Sam, selama 14 tahun kalau boleh saya umur 11 hingga 25 tahun, tak pernahkah awak, maafkan bahasa saya, kantoi dengan ibu bapa menonton bahan pornografi ini? Tidak. Tidak pernah kantoi, tidak pernah ditangkap caught red-handed dengan ibu bapa? Tidak. Sekejap lagi mungkin Ustazah boleh menegur juga peranan ibu bapa ni. Dan soalan saya sebelum kita berehat sekejap saja, pernah tidak awak terlanjur kerana ingin melakukan hal yang sama dengan apa yang anda tonton? Ada, dengan jiran saya sendiri. Doktor, ulasan sedikit kepada jawapan bagaimana pornografi ni, ringkas saja doktor, boleh mengarah kepada perbuatan yang bukan saja mudaratkan diri dan jiwa kita, tetapi dah boleh tersebar sehingga berlaku perzinaan dan sebagainya. Ini terjadi Izwan kerana pornografi itu telah menjadi satu bentuk penagihan, dan bila kita bercakap pasal penagihan, seseorang yang menjadi ketagih akan merasakan hidupnya tidak cukup jika dia tidak melakukan perkara tersebut. Ini contohnya pornografi ataupun pengambilan dadah. Maka itulah kenapa orang yang mempunyai masalah penagihan pornografi terus-menerus push the limit, push the barrier, dan itu menyebabkan mereka terjerumus ke dalam masalah-masalah yang lebih besar, termasuklah perzinaan ataupun melanggan pelacur serta tingkah laku seksual yang berisiko tinggi. Seperti yang Sam katakan tadi. Yep. Baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Fazli Muhammad Isa, pakar psikiatri dan psikiatri penagihan. InsyaAllah di kesempatan lain kita bertemu dengan isu-isu yang lain pula doktor ya. InsyaAllah. Dan sekejap saja lagi, banyak lagi kisah Sam serta jalan penyelesaian yang kita nak cuba dapatkan untuk beliau. Jangan ke mana-mana, dengar Nak Berehat seketika kembali sekejap lagi. Okey tim, kali ini kita ada satu lagi kes. Kali ini melibatkan, saya kira, anak-anak muda lah ya, iaitu ketagihan pornografi. Tapi responden kita pada minggu ni nampaknya ketagihan pornografinya dah sampai ke tahap yang kritikal. Dan kita tak payah tipu diri lah ya, sekarang benda tu memang boleh diakses di mana-mana pada bila-bila masa. Berbeza tahun 80-an 90-an dulu kena sewa tape ataupun cari CD haram dan sebagainya. Sekarang semuanya ada di hujung jari saja, kita boleh dapatkannya. Dan saya macam nak tahulah ya, agaknya berapa ramai yang ketagih kepada pornografi.
saya tak rasa dia seorang je bang yang terjebak dengan benda ni. Saya rasa ramai lagi dekat luar tu remaja-remaja yang memang dah addict sangat dah dengan pornografi ni. Silap-silap orang tua pun ada tengok pornografi ni. Cuma itulah kita tak tahu yang muda-muda ni macam mana, apa yang membuatkan diorang boleh addict kepada pornografi ni kan. Adakah sebab kawan-kawan ke ataupun sebab diorang tonton filem yang tak sepatutnya. Mana taknya sekarang ni sepah kat media sosial tu bahan-bahan pornografi. Macam Abang Izwan cakap tadi, hujung jari je boleh dapat bahan-bahan yang tak elok macam tu. Masalahnya sekarang ni, tak ada siapa ke yang nak pantau orang-orang yang suka tengok benda-benda macam tu? Mana pihak berwajib? Tak ada ke yang buat kerja? Benda ni dah berleluasa sangat dah sebenarnya. Yang aneh-aneh ke apa dengan diorang ni kan? Tak ada ke cara nak bantu orang-orang yang ada problem macam ni? Once dia dah ada problem macam ni, dia tak boleh nak ubah diri diorang. Okay, mungkin diorang dah cuba dah yang terbaik untuk ubah, untuk menyekat benda ni dan sebagainya. Tapi macam kita tahulah kan, media sosial kan benda yang kita tak boleh nak kawal. So jadi kita memang tak boleh buat apa pun sebenarnya. Itulah, tak tahulah nak cakap macam mana. Sebenarnya nak turun jari ke orang lain pun tak boleh juga. Sebab yelah, diorang sini tahu sebenarnya apa yang diorang buat tak betul. Agama kita pun larang tengok benda tak elok ni kan. Tapi diorang degil juga nak tengok. So salah siapa? Dengar membawakan topik malam ini pornografi, khayalan luar batasan, dan Sam, seorang responden yang kami bawakan ke studio berusia 25 tahun, ketagihan pornografi yang akhirnya membawa atau mengarahkan beliau untuk melakukan sexual harassment kepada seorang wanita pembantu rumah tangga. Dan kita akan dengar kesnya dengan lebih lanjut lagi. Kata Sam tadi, selama 14 atau 15 tahun menonton pornografi, tidak pernah ditangkap ataupun diketahui tindakannya itu oleh ibu bapa beliau. Dan inilah mengarahkan saya untuk Ustazah, mungkin kita nak persoalkan peranan ibu bapa ni Ustazah. Apatah lagi benda-benda begini ada di hujung jari sekarang. Saya kadang-kadang risau anak saya sendiri pun saya tengok kalau dia terlalu lama tengok gadget ke kan, apa benda yang dia tengok tu kan. Pula tu kalau dia di dalam bilik bersendirian bersama gadgetnya, agak saya risau Ustazah. Sangat sebenarnya Izwan. Sebab tu balik masa DRT tadi, Ustazah pun senyum sambil geleng kepala sebab kerisauan Izwan tu bukan Izwan seorang. Semua yang sedang menonton hari ini, kita sama-sama macam mana nak cakap, sampai tim kata tadi tak tahu siapa yang nak disalahkan. Cuma Ustazah nak balik, kita ni orang Islam. Sebab tu tadi Ustazah tanya kepada Sam, ada tak rasa berdosa ketika itu? Sam jawab ada. Maknanya semua kita secara fitrahnya kita tahu benda baik, benda tak baik. Sebab Allah beri kita akal. Tapi bila tim dengar tadi mempersoalkan, tak ada siapa yang pantau ke? Ibu ayah macam Izwan, bekerja Izwan siang malam. Saya tahu Izwan sibuk, tapi macam mana nak pantau anak-anak? Sekarang kecil lagi Izwan. Kita boleh tengok okey apa yang mereka boleh tonton. Tapi ibu ayah sekarang bila siapa tadi? Afiq kata macam orang tua kot pun dah terlibat. Ya, Ustazah tidak nafikan sebab Ustazah terlibat dengan Masjid Surau yang orang-orang pencen dah datang ke Masjid Surau. Dan apa yang mereka akui bukan budak muda saja Ustazah, tapi atuk-atuk mereka pun sudah terlibat sama. Jadi perkara ini sangat besar dan Ustazah rasa bukan pemantauan siapa-siapa. Kalau budak kecil ataupun remaja ataupun golongan dewasa mungkin kantoi dengan isteri Izwan, tapi kalau yang dah tua-tua, wa na'udzubillah min zalik, minta maaf Ustazah sebut perkara ni, tapi tak mustahil konon dengan nama iktikaf di dalam masjid dengan handphone di tangan pun masih boleh melakukan perkara demikian. Allah. Jadi ini hubungan kita dengan Allah. Allah sebut dalam Quran wala taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Kita tak jumpa kalimah wala taf'aluz zina, jangan buat zina. So apa jangan hampiri? Kita sebut, kita tahu benda mana. Kita bukan buat apa-apa Ustazah. Kan ini bukan maksiat. Banyak orang Melayu silap faham apa maksud maksiat. Maksiat hanya seperti yang Sam lakukan, hanya hubungan lelaki perempuan yang terlarang, tapi sebenarnya apa sahaja dosa yang kamu derhaka kepada Allah, itulah maksiat. Menggunakan mata kepada perkara yang Allah tak redha. Ada dalam ayat 125, tak silap Ustazah, surah Toha, menceritakan manusia yang celik di dunia nanti akan buta bila dibangkitkan di mahsyar. Kenapa? Sebab di dunia tak bersyukur dengan nikmat mata yang Allah beri, celik tapi gunakan kepada jalan yang Allah tak redha. Satu. Yang kedua, ada dalam surah Al-Isra,
ayat 76, tak silap Ustazah, cuba kita tak sempat bertadabbur hari ini, maka cuba cari ada manusia yang buta di dunia, buta juga di akhirat. Allah. Siapa pula buta di dunia, buta di akhirat? Ada golongan yang katanya faham Quran, agamawan, minta maaf Ustazah sebut. Okay, dia membaca tentang ayat-ayat tapi tak ada rasa takut. Dibutakan oleh Allah kerana apa? Kerana sengaja dia mencampakkan dirinya kepada lembah kebinasaan. Jadi kita nak salahkan ibu ayah ke ketika kita sudah ada akal? Okay, salahkan diri sendiri. Sebab Allah tak pernah zalim pada kita, kita yang zalim pada diri sendiri. Maka tolong berhenti dari maksiat. Berpisah dengan perkara haram. Yes, bukan mudah. Sangat tinggi mujahadah. Okay, mujahadah tu Sam dah buat tadi, berkawan dengan orang-orang yang soleh, berkawan dengan orang-orang baik. Tolong sibukkan diri anda, duhai anak muda. Sibukkan diri anda. Kita tak bercakap lagi dengan Sam apa pekerjaan, keluarga macam mana. Tapi tolong sibukkan diri dengan perkara-perkara baik. InsyaAllah akan terdoronglah kita kepada melakukan perkara baik itu. Dan apabila saya bertanyakan soalan kepada Sam, bukan bermaksud untuk membuka aib beliau, dan kami di sini telah pun merahsiakan identitinya. Cuma kita nak bawakan ibrah dan jangan anda sorokkan masalah ini selama-lamanya. Anda katakan anak saya baik, anak saya tak tengok benda-benda ni. Anak-anak kita semakin membesar. Mereka pandai dan tahu mencari jalan supaya aktiviti yang mereka lakukan tidak diketahui oleh ibu bapa, seperti Sam yang tidak pernah diketahui ibu bapanya menonton porno selama 14 atau 15 tahun. Kembali kepada awak Sam. Anda tadi katakan bahawa akhirnya anda melakukan suatu sexual harassment kepada pembantu rumah. Apakah sebelum itu anda menonton porno ataupun bagaimana boleh mengarah kepada tindakan sexual harassment atau gangguan seksual kepada pembantu rumah sebelah tu? Kerana kawan saya ajak datang rumah dia untuk tengok movie katanya. Jadi apabila dia tengah naik atas untuk ambil barang, untuk set up barang, jadi saya ternampak dia punya pembantu rumah dia berpakaian ketat. Jadi ia membuatkan diri saya membuat rasa selera untuk terdorong dalam membuat sexual harassment. Dan anda terus lakukannya? Artinya anda tidak fikir bahaya dan sebagainya, ia terus anda lakukan? Tidak. Saya terus membuat. Terus lakukan? Ketika itu kawan tu pun ada di rumah? Kawan tu ada di rumah. Mak ayah dia tak adalah mungkin? Mak ayah dia tak ada. Sebab Izwan, Ustazah nak sebut, kadang-kadang ibu ayah di rumah kan, seronok Ustazah anak-anak saya tak semua kawan, tak rumah, campur lelaki perempuan. Lelaki bawa lelaki solat sama-sama dalam masjid, dalam bilik sendiri. Perempuan pun macam tu, rupa-rupanya laptop, handphone di depan, macam-macam yang mereka boleh buat. Dan kalau Sam boleh terjebak dengan pembantu rumah di sebelah, mungkin sebelum ni tak ada peluang. Tapi bila dah masuk, ada peluang pula, berpakaian ketat, merangsang syahwat lelaki, maka tidak ada kekangan saat itu. Syaitan dah lama dah tiup kita. So kenapa tak buat pada saat itu kalau iman sudah mula terkebawah? Apa yang menyebabkan ia tidak berlaku lebih buruk daripada gangguan seksual itu? Mungkin perzinaan ke? Apa yang berlaku sehingga ia tidak berlaku ke tahap itu? Kerana bantu rumah tu dia terus menjerit, memanggil tuan, memanggil orang sesiapa dalam rumah itu. Dan saya rasa takut dan saya terus bergegas keluar daripada rumah. Dan pengakhiran kepada kisah ini apa yang berlaku? Akhirnya mak saya sudah tahu. Mak anda tahu? Ya. Yang kerana dilaporkan oleh pembantu rumah ini? Ya. Dan bagaimana reaksi ibu anda? Reaksi ibu saya tidak bercakap dengan saya dan memberi air muka yang tidak sepatutnya. Menjatuhkan maruah keluarga. Ya. Kejadian ini berlaku pada? Minggu lepas. Minggu lalu, dan anda belum bercakap dengan ibu anda akibat insiden ini? Betul. Pornografi bukan sahaja memberi kesan buruk kepada fizikal, kepada jiwa, tetapi nampaknya sekarang mengharu-birukan keluarga juga Ustazah. Betul, sangat. Sebab itu jangan dekati. Dia sama macam jangan minum arak. Macam-macam yang berlaku. So jangan dekati zina, macam-macam yang boleh berlaku. Kita takut Sam disayangi oleh ibunya selama ni, tapi akhirnya menjadi asbab, kan, dipandang oleh ibu sebagai anak derhaka, menjatuhkan air muka ibu. Tapi mengikut Sam tadi, mak ayah tak pernah
tak pernah terkantoi lah kata Izwan tadi kan. Tapi mungkin mak ayah cuma nampak satu silap. Selama ni anak aku tak macam ni. Okay, sedangkan daripada usia 11 tahun, para penonton, ini sangat membahayakan dan menggerunkan hati kita. Baliklah kepada Allah, tolonglah rujuk tadabbur Quran, insya-Allah. Baik, sekejap lagi kami nak membawakan seorang aktivis yang dekat dengan isu-isu yang kami bawakan pada malam ini. Jadi dengar nak berehat seketika, anda jangan ke mana-mana, bergabung kembali bersama kami sekejap lagi. Saya Izwan Azir bersama Ustazah Muzayana Abdullah dalam Dengar pada malam ini pornografi hayalan luar batasan. Kami bersama dengan Sam, bukan nama sebenar, di studio malam ini yang ketagihan pornografi dan pernah bertindak luar batasan melakukan sexual harassment ataupun gangguan seksual. Itu yang saya nak cek perkataannya kepada seorang pembantu rumah tangga jiran rumah beliau. Dan kami juga bersama dengan Muhammad Fadli Osman. Beliau adalah Cikgu Fadli, lebih lagi dikenali sebagai Cikgu Fadli, seorang trainer sekolah ayah bunda. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kerana bersama Dengar. Ringkasnya lah, yang belum tahu lagi ayah bunda ni pergerakan atau organisasi yang berhubungan dengan apa Cikgu? Okey, baik. Sebenarnya sekolah ayah bunda ni satu inisiatif daripada Dr. Putri Afzah yang salah seorang pengendali daripada sekolah Kindergarten. Yang Dr. Putri Afzah ni pun sangat dekat jiwanya dengan kanak-kanak berkenaan dengan emosi, dan kami menjalankan orang kata apa, satu inisiatif maklumat ataupun orang kata awareness segala isu tentang anak-anak di Telegram dahulu. Tetapi di Telegram tu pun dah sangat-sangat aktif, dan sebenarnya di atas inisiatif Dr. Putri ni juga bukan sahaja kita ada sekolah ayah bunda, tapi kita ada juga satu channel Telegram yang kian aktif, sekolah cikgu. Sekolah cikgu. So dalam sekolah cikgu tu dia bukan pasal PDPR, bukan, tapi how to manage emosi guru-guru dengan anak-anak di sekolah. Wow, satu yang baik dan positif sekali. Malam ni saya nak bawa cikgu untuk kita fokus kepada Sam, responden kami pada malam ini. Sebelum ke cikgu Sam, saya nak tanyalah, dalam seminggu ni awak kata dah tak bertegur dengan ibu, ibu pun tak nak bercakap dengan awak akibat mengetahui apa yang anda cuba lakukan sehingga menjatuhkan maruah keluarga. Ada tak rasa penyesalan itu semakin membuak-buak bahawa apa yang aku lakukan selama 14-15 tahun ini adalah salah, dan inilah natijahnya, inilah hasilnya yang aku tuai akibat apa yang aku lakukan selama ini? Ada rasa penyesalan. Serba salah tu ada? Rasa serba salah. Ada cuba pernah bercakap kembali dengan ibu dalam tempoh seminggu ni? Ada. Saya cuba kemas rumah tanpa menunggu dia menyuruh saya. Saya cuba ambil hati dia, bawa dia keluar rumah, pergi jalan-jalan. Ibu ada bertegur dengan anda dalam maksudnya ataupun memang dia buat dia je? Ada bertegur, tapi Lain apa saya tanya soalan dia jawab itu saja. Sepatah dibalas sepatah lah ya. Sepatah. Saya minta anda jujur dalam tempoh konfrontasi ini akibat ketahuan oleh ibu ya. Anda ada menonton pornografi lagi? Dalam tempoh ini? Seminggu ini? Tidak ada. Baik. Jadi itu mungkin sebagai satu yang menghalangnya ya, ataupun mula kesedaran itu. Cikgu, selalu berhadapan dengan anak-anak muda lah ya, dan mendengar apa yang Sam luahkan ini. Bagaimana agaknya kebimbangan cikgu tentang anak-anak remaja kita, tapi menurut ustazah tadi sekarang pakcik, atuk-atuk pun dah mula, bukan dah mula, tapi secara terang-terangan boleh melihat pornografi ini. Jadi ia bukan isu anak muda sahaja, isu kaum lelaki keseluruhannya yang ketagihan dan mahu melihat pornografi ini, cikgu. Okey, baik. Kalau kita lihat dari segi bukan unjuran lah, apa yang dapatan secara kasar di lapangan hari ini. Benar, seperti mana yang dikatakan tadi, ianya bukan melibatkan umur kanak-kanak sahaja, tetapi dia melangkaui usia. Dan dia bukan pada lelaki sahaja. Kalau kita lihat kepada statistik 2 tahun yang lepas, ataupun kita boleh tengok 3 tahun yang lepas, bahawa dia ada kategori. Kalau lelaki ni lebih kepada bagaimana dia reaction daripada dia menonton, kemudian dia bagaimana dia reaction. Tapi untuk wanita pula,
mereka ni menonton tapi mereka pendam. Mereka simpan. Dan sebenarnya yang menyimpan tu dia ada keinginan. Lebih kurang kata lelaki dan perempuan ni dia saling, dia orang kata apa, berlumba lah dalam isu ini. Bukan berlumba ke arah kebaikan, tetapi yang ke arah yang tak baik lah. Nak katakan ianya melangkaui juga pada jantina. Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku pada hari ini, sebenarnya dia melihat kepada 5 aspek yang paling penting sekali. Kenapa perkara ini boleh berlaku? Sebab itu bila kita sentuh bab ataupun isu pornografi ini, kita perlu lihat daripada 5 elemen yang perlu kita skop dan kita capaikan. Saya ambil ini daripada guru saya juga, daripada Profesor Datuk Dr. Halina Siraj. Apa dia katakan? 5 perkara yang perlu kita capai dan perlu kita tingkatkan pada anak-anak sampai orang tua. Yang pertama, kognitif. So, bagaimana kita nak didik kognitif anak-anak kita supaya mereka tidak pergi ke arah pornografi ataupun apa sahaja tentang isu seksualiti. Yang kedua adalah tentang fizikal. Bagaimana kita ajar pada anak-anak kita 5 private part itu pada perkataan-perkataan, terma-terma yang sepatutnya. Yang ketiga adalah tentang emosi. So, setiap apa yang berlaku, seperti mana Sam ada mungkin kongsikan pada kita, dia bermula daripada pornografi, walaupun dia berseorangan, dia ada emosi dia sendiri. Dan yang keempat adalah sosial. Walaupun duduk seorang-seorang, dia bersosial dalam dunia yang sangat luas. Dan yang kelima adalah paling penting. Yang ini bukan sahaja dalam Islam, tetapi prioritinya memang tunjaknya dalam Islam. Tapi dalam agama yang lain pun, ianya mengekang apa yang berlaku seperti pornografi. Ini spiritual. So dalam Islam, kita dah la taqrabu zina. Kalau kita melihat dalam buku Kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili kata apa? Ada 7 anggota badan yang mana merosakkan hati, dan salah satu di antaranya ataupun kebanyakan 7 itu mata, telinga, faraj, zakar dan pelbagai lagi anggota badan. Jadi 5 elemen itu tadi sebenarnya perlu diterapkan daripada dalam perut lagi sebenarnya. Bila kita sebut tentang pendidikan seksualiti ni, bukan anak tu keluar daripada perut. Sebab tu dalam perut lagi. Dan saya nak tahu, cikgu, apakah cikgu berpuas hati bercakap tentang pendidikan seksual ini, tahap pendidikan seksual itu di kalangan anak-anak muda di negara kita? Okey, baik. Kalau melihat kepada apa yang berlaku sekarang lah, saya katakan pendidikan seksualiti di sekolah, dia menggunakan elemen, maksudnya penerapan di dalam subjek-subjek tertentu. Sains, pendidikan Islam, moral, PJK, pendidikan jasmani, kesihatan. Dan untuk saya sebagai seorang warga pendidik, apa yang boleh saya katakan adalah silibus pendidikan seksualiti yang berada di sekolah kita sangat-sangat menepati ciri-ciri Islamnya dan UNICEF-nya. Islam UNICEF-nya. Tetapi ianya ada kurang dari segi pendedahan. Contoh, untuk guru pendidikan jasmani dan kesihatan, kita tak risau sebab mereka ada kursus mereka. Mereka ada cara macam mana nak mengajar. Tetapi untuk guru-guru macam pendidikan Islam yang ada elemen-elemen pendidikan seksualiti sebagai contoh, tahun 3, tahun 4 dah diajar kenapa perlu mandi wajib. Dan salah satunya kenapa perlu mandi wajib, perkataan dalam buku teks pendidikan Islam sekolah rendah. Perkataan dia bersetubuh. Saya cuba bayangkan bagaimana kita atau tuan nak bercerita pada anak. Daddy bersetubuh tu apa? Bersetubuh apa pula macam mana? kita nak cakap? Macam mana mak ayah nak terangkan? Macam mana cikgu nak terangkan? 2 perkara lah cikgu. Bersetubuh dengan keluar air mani. Ya, Memang betul. budak-budak tanya. Jadi macam mana seorang guru tu nak terangkan? Inilah salah satu perkara yang perlu dipertingkatkan di peringkat KPM. Saya bila cakap pasal ni, saya dah, orang kata, saya tak takut lah. Sebab benda ini adalah kelompongan yang berlaku. Dari segi silibusnya, alhamdulillah, memang ada. Tetapi bagaimana guru-guru nak menyampaikan, di situ ada kekurangan. Baik. Sekarang ni, Sam, kalau ada ajakan daripada rakan-rakan lagi, bagaimana reaksi anda, Sam? Saya menolaknya. Menolak. Saya cuba menjauhkan diri daripada orang yang memberi impak negatif. Bro, takkan kau nak taubat bro, hidup muda lagi, tak luak bro, tak buat apa-apa bro, tengok je macam tak biasa bro. Tidak. Saya bila dah berlaku, jadi ia akan datang satu impak negatif yang saya tidak bercakap dengan mak saya, dan ini proses untuk mengambil hati ibu. Bagaimana gear 1 atau gear 2 yang ditunjukkan oleh Sam ini boleh dia push masuk gear 3, gear 4, gear 5 untuk dia lupakan pornografi dengan langkah yang pengakuan yang dia sudah nyatakan sekarang, cikgu?
sebenarnya untuk SAM ni saya wallahu alam lah. Saya tidak tahu saya bukan pakar. Saya cakap saya bukan pakar, tetapi bila ada anak muda ataupun budak-budak mula bercerita pada kita tentang kegiatan mereka dalam pornografi melihat kepada tahap mana dan contoh kalau budak sekolah rendah just pergi masturbate. Mungkin pada SAM dah mula react pada tingkah. Jadi ini dah bawa satu tingkatan yang mungkin bahaya sekiranya tiada kesedaran awal. Maka di sini sebenarnya menjadi satu kita tak boleh mengharapkan SAM sahaja walaupun SAM ada kekuatan pada diri dia. Tetapi untuk kes-kes seperti SAM ni sebenarnya SAM memerlukan support daripada ibu ayah dia. Baik. That's why lah sebab apa dalam Ibu ayah itu, dalam isu pornografi ni saya jumpa kalau budak tingkatan 1 mula masukkan zakar ke dalam faraj adik dia darjah 1. Allah. Disebabkan video pornografi. Tetapi disebabkan awareness yang kurang pada mak ayah, dapat tahu je dia terus balun anak dia. Anak tingkatan 1 ni. So dia sebenarnya tak ada penerangan apa-apa. Jadi dekat sini dia tak dapat macam mana nak dapatkan semangat. So sistem support tak ada. So pada peringkat SAM ini adalah bukan sahaja pada diri dia juga perlukan sistem support yang paling dekat adalah ahli keluarga. Dan masyarakat yang perlu mengetahui betapa struggle-nya dia nak keluar daripada circle ini. So kalau dia tak berjaya, bukan salah dia semata-mata, tetapi salah kita juga. Kerana kita tidak menyediakan circle-circle yang boleh kuatkan dia. Sebab apa? Kalau macam dadah, kita boleh ambil barang. Kita boleh simpan. Kan kalau rokok kita boleh buang. Tetapi tidak pada pornografi. Sebab dia ada di sini. Kalau kita pergi highway pun jalan raya disebabkan kenangan-kenangan ataupun sikap-sikap sebelum ni pernah tengok menonton pornografi, tengok billboard tu pun dah ada trigger dah. Ya. So dekat sini kerajaan dia perlu cakna isu-isu ni supaya billboard di jalan raya itu pun disantuni. Betul. Ditutupnya aurat. Sudahlah perkataan atau tagline itu pun kadang-kadang nak ketat dan sebagainya. Betul. Kan, jadi orang macam Sam ni, tak mahu saya, ada beberapa individu mungkin kita sendiri pun bila tengok trigger. Bila trigger, kita bukan tengok dekat billboard. Mungkin kita balik rumah, kalau bapak yang ada anak perempuan, tengok anak perempuan ni macam mana bila dah trigger. Kalau tengok tinggal dengan cucu macam mana pula. Jadi ini perkara-perkara sistem support yang perlu ada dalam negara kita untuk bantu orang macam Sam. Ustazah, kepada ibu ayah yang mungkin ada 3 anak dara, anak gadis kecil, isu malam ni kita tak payah tengoklah ni, isu lelaki ni. Ni nak bagi tahu. Ada juga mungkin golongan wanita yang seperti Sam. Ada ke Ustazah? Ada. Ada Ada. Dan selalu menjadi alasan macam saya tak dapat macam apa yang saya tonton tu. Sebab itulah Ustazah tetap juga cikgu minta maaf menekankan apapun iman atas diri sendiri. Jadi kita kena cari, kalau cikgu kata daripada dalam kandungan, Ustazah kata daripada siapa kamu pilih ayah ataupun ibu kepada anak-anak yang bakal lahir. Sebab itu Rasulullah mengajar macam mana malam pertama nak mendatangi isteri, minta maaf sebut daripada mula memancutkan air mani ke dalam rahim isteri. Semua perkara ini diajarkan dalam Islam tapi kita tak ambil cakna. Sebab itu kalau kami bersama dengan Dr. Putri, bila saya bentangkan perkara ini, memang satu benda yang sangat baru bila saya memperkatakan seperti mana kata Ustazah kan. Sebab tu mana bersama tu pun emosi mesti ada emosi kasih sayang. Bukan emosi siapa yang nak win dulu. Dan dia bukan dirogol. Lain betul. Suasananya. So siapa yang win dulu, maksudnya salah seorang emosi itu dia akan tak jadi sedap lah. So apabila Allah bagi rezeki pada anak dalam kandungan tu pun emosi kurang stabil. Betul, sangat tepat. Sekejap lagi kita nak sambung lagi dan mungkin kita masih lagi nak bersama dengan Cik Fadli. Kita nak lihat bagaimana agaknya ibu bapa hari ini juga, walaupun topik seks ini memang sesuatu yang kalau boleh kita simpan dalam store lah ya. Anak kita tu dah pandai, dah besar tu biarlah dia dulu, kita pun nak besar-besar. Begitu juga kita kan. Sekarang pandailah dia. Kita tak mau macam tu kerana mereka perlukan rujukan, dan kalau mereka tidak mendapatkan daripada ibu bapa, mereka akan cari sumber mereka sendiri dan kita bimbang sumber itu mungkin sumber yang boleh menyesatkan. Sekejap lagi rehat, dengar nak berehat dan jangan ke mana-mana, kita akan kembali sekejap saja lagi.
Senang sekali anda masih lagi bersama dengar episod ke-10 malam ini, Pornografi Hayalan Luar Batasan. Kita bersama dengan Sam, bukan nama sebenar, anak muda berusia 25 tahun ketagihan pornografi dan telah melangkaui batas dengan cuba melakukan gangguan seksual kepada seorang pembantu rumah. Dan kita masih lagi bersama Muhammad Fadli Osman atau lebih mesra disapa Cikgu Fadli, seorang trainer di sekolah ayah bonda. Cikgu, tadi saya nak tanyakan tentang peranan ibu bapa lah yang kadang-kala tidak mahu bercakap soal seks dan membiarkan anak-anak melalui fasa pembesaran mereka dengan gaya dan kehendak sendiri, kerana itu normal lah anak-anak kita nak besar. Biasalah yang Ahmad mestilah nak tengok si Liza. Jadi biasalah tu kalau nak mula-mula bercinta, bagaimana sebenarnya sepatutnya dipimpin dan dibimbing dengan agama supaya isu-isu yang dikatakan tabu dalam masyarakat ini boleh diperkatakan di peringkat rumah dan anak-anak boleh percaya kepada ibu bapa mereka. Baik, kalau kita lihat jenis-jenis mak ayah yang berada di sekeliling kita ini, dia ada 3 jenis untuk isu ini. Yang pertama ni jenis yang agak tertutup. Yang keduanya jenis yang sangat terbuka. Sangat luas, dia tak kisah. Dan yang ketiganya yang jenis tengah-tengah ni. Okey, baik. Itu jenis parent. Dari segi bagaimana pendidikan itu boleh diberi di rumah pula, dia boleh berlaku dalam 2 keadaan, secara langsung dan secara tidak langsung. Contoh secara langsungnya apabila anak ini mula bertanya ataupun mula berinteraksi atau mula bertingkah dalam keadaan yang pelik. Contoh dia mula bertanya, anak bawa balik pada sekolah, dia tanya pada mak, tadi dekat sekolah ustazah ajar perkataan atau ustaz ajar perkataan bersetubuh. Bersetubuh tu apa? Mak atau ayah perlu respon on the spot, sepatutnya, tak boleh tangguh. Dan mak dan ayah tak boleh respon dengan cara tak masuk akal. Contohnya, mak tengah tumbuk cili. Kau tanya lagi, nampak batu lesung ni? Jadi budak, dia akan apa sal batu lesung dengan perkataan bersetubuh? Dia tak boleh nak telikan. So, ibu dan ayah perlu respon. Sebagai contoh lagi, ini yang berlaku dalam ahli keluarga saya kan. Waktu mana adik bongsu saya, waktu tu dia terbaca buku saya, perkataan jimat. Perkataan jimat tu. Jadi dia bertanya pada ayah. Ni sebab ni ayah-ayah kita, ayah-ayah yang mungkin isu ni tak sepanas hari inilah. Betul. Kan. Ayah macam tanya mak. Mak tanya, aku tanya abang kau cikgu. maknanya kat sini dia respon juga, tetapi responnya tidak memberi jawapan. Itu respon yang orang kata secara langsung. Baik. Secara tidak langsung adalah apabila anak-anak ni melihat perilaku ayah atau ibu di rumah. Sebagai contoh, mak ayah tukar baju dalam bilik. Okey, jangan masuk, mak ayah tukar baju. Betul. Jadi anak tahu, nak tukar baju kena dalam bilik, orang tak boleh tengok. Ataupun masuk tandas tutup pintu. Masuk tandas kena tutup pintu. Jadi dia tengok perilaku itu, dia akan mengikut. Dia akan register perkara itu secara tidak langsung. Okey, baik. Dan dalam isu pendidikan seksualiti ataupun pendidikan reproduktif ini tidak perlu kepada formaliti. Maksudnya, okey, mari sini, ini abah nak cerita pasal air mani. Tak perlu. Sebab mereka akan berhadapan sendiri. Betul. Dan mereka akan bertanya bila pelik. Sebab itu ibu dan ayah yang tadi 5 elemen tadi perlu ada kognitif. Perlu cakna. Waktu bila anak dia berubah. Macam contoh anak saya lelaki darjah 3, dia dah mula trigger kenapa dia punya zakar dia mengeras. Dia asyik pegang aja. Itu normal. Tetapi bagaimana kita nak rasional pada dia? Apa fungsi zakar dan sebagainya, kenapa tak boleh pegang? So kita perlu beritahulah. So dia punya cara untuk membantu kognitif ini naik adalah pihak JAKIM perlu melihat kembali pendidikan khusus perkahwinan. Khusus perkahwinan perlu lihat. Jangan kata, tak boleh, silibus ni tak boleh, nanti kesian pencerahan lain tak ada duit poket. Tak boleh. Sebab ini tuntutan pada masa hari ini. Itu yang pertama di peringkat JAKIM. Di peringkat pendidikan pula, kita perlu melibatkan PIBG ini. Apa sahaja apabila mesyuarat PIBG ke proses pendaftaran tahun 1 ke perjumpaan mak ayah ke, perlu ada satu slot untuk mendidik mak ayah. Itu cara untuk kita membantu bagaimana kognitif ibu dan ayah lah di peringkat di lapangan. Baik. Ustazah, mungkin sekali lagi teguran dan juga saranan Ustazah kepada ibu bapa dan anak-anak muda yang gemar menonton pornografi ini. Baik, masya-Allah. Untuk Sam, titik mula sudah Allah berikan jalan, maka teruslah berhenti daripada apa yang telah anda lakukan. Lakukan, sebab taubat
Tak ada cara lain kecuali tinggalkan maksiat dan terus buat amal salihat. Jadi jangan biarkan diri dalam kekosongan, isikan dengan perkara-perkara yang baik. Ibu ayah yang menonton, kita belum pernah terlambat, kita hidup pada zaman ini. Tolong jangan kata nanti bila dah besar dia tahu. Cikgu Fadli dah bercerita, hujung jari semua maklumat di tangan kita. Jangan biarkan anak nak bagi senyap, bagi handphone. Rupa-rupanya dalam tu segala dosa sumbernya ada di dalam tu. Wa na'udzubillah min zalik. Sam, anda nasihat untuk mereka yang pernah sekapal dengan anda, kuat sangat menonton cerita-cerita Blue ni, dan hasilnya apa yang berlaku kepada anda sekarang, sedikit kata-kata daripada anda, Sam. Kepada yang kawan-kawan yang memberi impak negatif, saya kata terima kasih dan kerana memberi pengalaman yang cukup bagus pada saya, dan good luck pada yang negatif ni kalau dia nak hidup. Kepada ibu anda, apa anda ingin katakan? Ibu anda sedang menonton. Kepada ibu saya mencuba menjadi anak yang baik. Janji Ya. Silang jari Ya, janji. Kita dah sampai ke penghujung episod ke-10 Dengar pada malam ini, pornografi hayalan luar batasan. Cikgu, sampai sekarang cikgu saya tak tahu kenapa namanya filem Blue. Kenapa blue tu saya tak tahu, kenapa tak filem orange ke, filem yellow ke, saya tak tahu Tapi tak mengapalah, kita dah pun kupaskan pada malam ini, dan saya harap apa yang kami bawakan dapat membuka satu perspektif anda dan juga panduan apa yang perlu kita lakukan dengan anak-anak remaja kita. Atas nama semua yang bertugas malam ini, pihak penerbitan Ustazah Muzayana Abdullah, saya Izwan Azir Salim mengucapkan terima kasih atas keprihatinan anda dan kebersamaan anda. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Jaga diri Malaysia. Padamu ku serahkan, engkau tempatku mengadu. Dengar di sana merintih, dengar di sini menangis. Raungan agungmu, ku bertawa